Pada jam 10.45 pagi, satu tarikh pada tahun 2024, Pusat Kawalan Polis Kontingen Negeri 9 menerima panggilan cemas daripada Pusat Panggilan Kecemasan 999. Laporan menyatakan, seorang wanita mengalami kecederaan parah di kepala, tidak sadarkan diri, disyaki dipukul, dan sedang dalam perjalanan segera ke hospital. Lokasi kejadian adalah sebuah rumah di Kampung Linggi, tempat di mana baru sahaja berlangsung kenduri arwah untuk salah seorang ahli keluarga Kasim yang telah meninggal dunia. Serta-merta, polis dari Igu Pejabat Polis Daerah Rembau dikerahkan ke lokasi. Apabila pihak berkuasa tiba, satu pemandangan yang huru-hara dan menyayat hati terpapar di hadapan mereka. Hidangan kenduri masih belum diusik, dan bau kemenyan masih lagi berlegar. Saudara mara berkumpul di sekeliling beranda rumah dengan wajah terkejut dan panik. Tangisan dan bisikan bercampur baur dalam suasana yang tegang, pekat dengan bau alkohol dan asap kemenyan. Di tengah-tengah keramaian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 30-an dengan baju yang berlumuran darah duduk termenung di anak tangga. Kedua-dua tangannya memegang kepala, mulutnya tidak henti-henti menggumam. "Saya tak sengaja, saya cuma nak dia diam." Polisi segera menahan dan membawa lelaki itu menjauhi orang ramai. Identitinya dikenal pasti sebagai Ahmad bin Kasim, abang kandung Mangsa, manakala Mangsa, Siti binti Kasim, 30 tahun, sedang dikejarkan ke hospital dalam keadaan kritikal dengan prognosis yang buruk. Tempat kejadian menunjukkan tanda-tanda pergelutan, sebuah kerusi terbalik, beberapa serpihan mangkuk pecah bertaburan di atas lantai simen, dan berhampiran meja peringatan nenek moyang masih terdapat tompokan darah. Di dinding kapur di sudut meja peringatan itu, satu kesan lekuk yang samar bersama kesan darah pudar serta-merta menarik perhatian para penyiasat. Jiran-jiran menceritakan bahwa hanya beberapa menit sebelumnya, rumah itu masih riuh dengan gelak tawa. Kemudian, tiba-tiba terdengar satu bunyi dentuman kuat, disusuli jeritan nyaring seorang wanita. Apabila mereka berlari ke sana, Siti sudah terbaring, manakala Ahmad duduk kaku di sebelahnya, wajahnya pucat lesi dan kosong. Tiada siapa yang faham mengapa pada hari kenduri arwah ibu bapa mereka, dua beradik kandung ini boleh mengubah pertemuan keluarga menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Satu pergelutan yang disangka kecil telah membuka tirai kepada satu kes jenayah yang menggegarkan daerah Rembau, di mana ikatan kekeluargaan, rasa hormat dan perselisihan faham mengenai harta pusaka telah membawa kepada satu pengakhiran yang tidak dijangka. Apakah yang telah mendorong seorang abang yang dikenali sebagai seorang yang baik hati untuk bertindak sedemikian terhadap adik kandungnya sendiri? Dan di sebalik tamparan maut itu, adakah tersimpan penderitaan yang lebih mendalam? Sekitar jam 11.15 pagi hari yang sama, ketika pihak polis masih mengawal tempat kejadian, satu panggilan telepon dari Hospital Tuanku Jaafar, Seremban, memecah kesunyian di dalam rumah tersebut. Suara dokter yang bertugas di unit kecemasan kedengaran bergetar. Laporan: pesakit Siti binti Kasim, 30 tahun, telah mengalami kegagalan jantung. Kami telah berusaha sedaya upaya, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Berita buruk itu ibarat petir di tengah hari yang panas. Tiada siapa yang dapat percaya wanita yang baru sebentar tadi bertengkar di tengah-tengah kenduri itu kini telah pergi buat selama-lamanya. Di dalam rumah keluarga Kasim, semua bunyi tiba-tiba senyap, hanya kedengaran bunyi kipas siling yang berputar dan esakan tertahan seorang saudara. Kes yang pada mulanya disiasat sebagai pergelutan yang menyebabkan kecederaan, kini secara rasmi menjadi kes bunuh.
Maklumat itu segera disampaikan kepada Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan. Kolonel Badrul bin Hisham, Ketua JSJ, seorang yang berpengalaman luas dalam menyelesaikan kes-kes berat, segera mengarahkan agar tempat kejadian dikawal ketat dan tiada sesiapa pun dibenarkan meninggalkan kawasan itu, serta nama, umur, dan hubungan setiap individu yang hadir di kenduri itu direkodkan. Satu pasukan tugas khas segera bergerak ke lokasi untuk mengambil alih kes. Kini, rumah kecil yang asalnya menjadi temput kenduri arwah telah bertukar menjadi pusat siasatan satu kes jenayah yang amat serius. Para penyiasat mula mengumpul setiap kesan sekecil-kecilnya, dari kedudukan tompakan darah, serpihan mangkuk pecah, hinggalah ke arah mangsa rebah. Setiap butiran dicatat, diambil gambar, dan dilakar dengan teliti. Penduduk sekitar yang ingin tahu mula berkerumun, memaksa polis memasang penghadang untuk menjaga ketentraman. Beberapa orang masih tidak percaya, hanya mampu memandang sambil mengeluh. Dua beradik tu baik budarnya, siapa sangka jadi begini. Di satu sudut halaman, Ahmad bin Kasim, abang dan juga suspek utama, duduk menunduk dalam keadaan bingung. Pandangannya kosong, suaranya serak, berulang kali menyebut ayat yang sama seolah-olah bercakap dengan dirinya sendiri. Saya tak mahu jadi macam ni. Saya cuma tampar dia saja. Kenapa dia jatuh kuat sangat? Polis dengan tenang membawanya ke balai untuk diambil keterangan, sambil menugaskan anggota untuk menjaga tempat kejadian sepanjang malam. Pasukan teknikal forensik dikerahkan untuk mengumpul sampel darah, cap jari, serta kesan gelinciran di dinding dan lantai. Saksi-saksi pertama dipanggil untuk disoal siasat. Kesemua mereka mengesahkan bahawa telah berlaku pertengkaran hebat antara dua beradik itu mengenai pembahagian tanah pusaka. Ahmad telah menampar adiknya dengan sangat kuat, menyebabkan Siti rebah, kepalanya terhantuk pada dinding, lalu tidak sedarkan diri. Tiada siapa yang sempat meleraikan kerana semuanya berlaku terlalu pantas. Polis mencatat setiap keterangan dengan teliti, kerana mereka faham setiap butiran boleh menjadi kunci kepada kebenaran. Pada petang itu juga, laporan tempat kejadian dan laporan awal disiapkan dan dihantar kepada pucuk pimpinan polis kontingen. Laporan tersebut menyatakan dengan jelas bahawa insiden itu berlaku pada waktu yang sensitif, semasa kenduri arwah ibu bapa mangsa dengan kehadiran ramai saudara mara. Perbuatan yang menyebabkan kecederaan dilakukan oleh ahli keluarga terdekat. Dan mangsa meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala. Ini bukan sekadar kes bunuh biasa. Ini adalah kes tentang ikatan darah, tentang tragedi di dalam sebuah rumah yang sepatutnya hanya dipenuhi dengan kenangan dan kasih sayang. Malam itu, selepas sebahagian besar anggota polis beredar, asap kemenyan masih lagi berlegar di sekeliling meja peringatan. Di bawah cahaya lilin yang malap, gambar arwah bapa mereka seolah-olah memandang ke bawah dengan pandangan yang amat sedih. Adakah hari kenduri arwahnya menjadi hari di mana keluarganya terpaksa menyaksikan satu lagi tragedi? Seorang adik kehilangan nyawa, seorang abang ditahan. Dari sini, perjalanan siasatan dan perjalanan yang penuh derita untuk mencari kebenaran secara rasmi bermula. Pada petang hari yang sama, apabila berita kematian mangsa tersebar di Kampung Linggi, seluruh kampung diselubungi suasana suram dan terkejut. Penduduk masih tidak percaya seorang abang yang lemah lembut dan tidak pernah meninggikan suara kepada sesiapa boleh menyebabkan kematian adik kandungnya sendiri pada hari kenduri arwah ibu bapa mereka. Cerita itu tersebar dengan cepat ke seluruh daerah Rembau, mencetuskan pelbagai spekulasi. Di media sosial, di kedai-kedai kopi, di mana-mana sahaja orang berbisik.
dengar cerita, sebab sebidang tanah pusaka, adik-beradik sampai berbunuhan. Ibu bapa baru meninggal, sekarang anak-anak pula berpecah belah. Kasihan betul. Disebabkan tekanan orang ramai dan keseriusan kes ini, pucuk pimpinan Polis Kontingen Negeri Sembilan segera mengadakan mesyuarat tergempar pada malam itu di Ibu Pejabat JSJ. Di atas meja, semua fail awal, gambar tempat kejadian dan transkrip keterangan saksi dibentangkan dengan terperinci. Kolonel Badrul bin Hisham, Ketua JSJ, yang terkenal dengan sifatnya yang teliti dan mendalam, merenung setiap gambar sebelum bersuara dengan nada yang tenang tetapi tegas. Ini bukan lagi kes sengaja mendatangkan kecederaan. Ini adalah kes bunuh yang serius dan amat sensitif, berlaku antara ahli keluarga kandung pada hari kenduri arwah. Kita perlu siasat setiap butiran, setiap keterangan, supaya tiada apa-apa yang terlepas pandang. Berdasarkan arahan itu, satu pasukan siasatan khas ditubuhkan secara rasmi pada malam itu juga. Kolonel Badrul dilantik sebagai ketua pasukan bersama dua timbalan, yaitu Lieutenant Kolonel Kamal bin Arifin yang bertanggung jawab ke atas siasatan teknikal forensik dan Mejar Harun bin Saleh yang bertanggung jawab ke atas siasatan saksi dan motif. 3 pasukan dibahagikan dengan tugas yang jelas. Pasukan 1 akan terus menyoal siasat suspek, Ahmad bin Kasim, untuk memahami punca, keadaan psikologi, dan keseluruhan kronologi kejadian. Pasukan 2 akan bekerja sama dengan unit forensik untuk memeriksa semula tempat kejadian, mengumpul bukti fizikal, dan memadankan dengan laporan bedah siasat. Pasukan 3 akan menumpukan usaha untuk mengambil keterangan daripada semua saksi yang hadir di kenduri itu, dari saudara mara, jiran-jiran, hinggalah kepada mereka yang hanya singgah sebentar. Tujuannya adalah untuk membina semula keseluruhan rantaian masa dari saat kenduri bermula sehingga tragedi berlaku. Kolonel Badrul menambah, kes ini berkaitan dengan moral keluarga, dengan rasa hormat dan kasih sayang. Jadi, kita mesti menjalankannya dengan sangat teliti dan objektif. Orang ramai sangat mengambil berat, jadi setiap kesimpulan mestilah berdasarkan bukti yang kukuh. Selepas musyawarat, setiap pasukan berpecah pada malam itu, membawa bersama fail-fail tebal dan tekad yang membara. Di luar, hujan renyai-renyai masih turun di Rembau. Angin dari bukit membawa hawa sejuk. Cahaya lampu suluh yang menyinari lorong kecil di mana rumah keluarga Kasim terletak menjadikan suasana semakin suram. Pasukan siasatan tempat kejadian dengan cermat mengawal seluruh kawasan, melakar semula kedudukan meja peringatan, tempat mangsa rebah, dan arah pergerakan setiap orang. Seorang penyiasat muda berbisik perlahan. Saya sudah kendalikan banyak kes, tapi ini kali pertama saya lihat orang sanggup buat begini pada darah daging sendiri. Kolonel Badrul mengangguk perlahan, suaranya serak. Di sebalik kes-kes seperti ini, selalunya ada penderitaan yang mendalam. Pada masa yang sama, pasukan soal siasat mula bekerja dengan Ahmad bin Kasim. Mereka bukan sahaja mahu mendengar pengakuan, tetapi juga perlu memahami psikologi, latar belakang, dan motif yang lebih mendalam. Kerana bagi kes-kes keluarga yang bersifat psikologi seperti ini, kebenaran sebenar tidak pernah terletak pada perbuatan semata-mata, tetapi tersembunyi dalam kepedihan dan tragedi yang telah berlarutan selama bertahun-tahun. Laporan segera daripada pasukan siasatan khas dihantar pada jam 11 malam, menyatakan dengan jelas bahawa kes ini bersifat amat serius dan menimbulkan kemarahan dalam kalangan masyarakat setempat. Siasatan awal mendapati suspek Ahmad bin Kasim telah memukul adiknya, Siti binti Kasim, semasa pertelingkahan di kenduri arwah.
pasukan itu mencadangkan agar bedah siasat segera dijalankan, laporan forensik diminta, dan keterangan saksi terus dikumpulkan. Malam itu, seluruh ibu pejabat polis kontingen masih terang benderang, dipenuhi fail-fail tebal dan cawan-cawan kopi yang sudah sejuk. Semua orang faham bahwa satu kesilapan kecil saja boleh memesongkan kebenaran, dan yang lebih penting, boleh menyebabkan seseorang kehilangan peluang terakhir untuk dinilai dengan adil. Sementara itu, di rumah keluarga Kasim, asap kemenyan masih lagi berlegar. 2 keping gambar, 1 milik arwah bapa, dan 1 lagi milik anak perempuan yang baru sahaja meninggal, diletakkan bersebelahan. Manakala anak lelaki mereka sedang ditahan di ibu pejabat polis, menunduk dalam diam, seolah-olah masih tidak percaya bahawa hanya kerana 1 detik kemarahan, dia telah menghancurkan seluruh keluarganya. Pagi keesokan harinya, pasukan dari unit forensik bersama-sama pegawai penyiasat dari pasukan siasatan khas tiba di rumah keluarga Kasim untuk menjalankan siasatan terperinci di tempat kejadian. Cuaca di Rembau pada hari itu mendung, awan kelabu rendah menutupi puncak bukit di kejauhan. Seluruh kampung Linggi masih belum berhenti bercakap mengenainya. Penduduk berdiri senyap dari jauh, memerhati. Tiada siapa yang berani mendekati rumah yang semalamnya menjadi lokasi kenduri arwah. Kini tiba-tiba menjadi tempat kejadian satu kes yang menyayat hati. Para penyiasat memulakan tugas mereka dengan teliti dan dalam kesunyian mutlak. Mereka memasang pita kuning di sekeliling kawasan, menandakan setiap lokasi di dalam rumah di mana kejadian itu berlaku. Dari kedudukan meja peringatan nenek moyang, di mana bau kemenyan masih terasa, hinggalah ke sudut rumah tempat mangsa rebah, setiap jejak, sekecil manapun, tidak akan dilepaskan. Di atas lantai mozaik lama, mereka menemui satu tompokan darah sepanjang kira-kira 20 cm, terletak kira-kira sejengkal dari kaki meja peringatan. Di sebelahnya, sebuah kerusi kayu terbalik, dan berhampiran kerusi itu terdapat beberapa serpihan mangkuk porselin. Seorang pakar forensik menunduk untuk memperhati, suaranya perlahan dan rata. Darah sudah kering, membuktikan masa kejadian adalah tepat seperti dalam keterangan, sekitar jam 10 pagi semalam. Di dinding kapur, di belakang meja peringatan, terdapat satu kesan lekuk berbentuk bulat dengan diameter kira-kira 6 cm. Kesan darah samar yang bercampur dengan debu kemenyan kelihatan di situ. Seorang penyiasat dengan teliti mengambil ukuran dan mencatatnya dalam laporan. Kemungkinan besar kepala mangsa terhantuk pada dinding di kedudukan ini. Semua sampel darah dan sampel calar di dinding diambil dan dimitrai. Juru gambar forensik tidak henti-henti merakam setiap sudut, setiap bahan bukti, setiap butiran kecil. Setiap bunyi klik kamera kedengaran kering dan bergema di dalam ruang yang sunyi sepi. Di beranda, saudara Mara masih berdiri senyap memerhati. Mata mereka merah bengkak. Tiada lagi kata-kata. Ramai yang hanya menggumam. Kalaulah semalam ada sesiapa yang sempat menghalang. Tetapi semua penyesalan kini sudah terlambat. Pasukan siasatan juga merampas baju berdarah milik Ahmad bin Kasim bersama sehelai kain lap meja yang terjatuh berhampiran tempat mangsa rebah. Semuanya dimeterai, direkodkan dalam laporan dan dihantar ke makmal forensik. Selepas hampir 3 jam bekerja tanpa henti, tempat kejadian dilakar semula dalam bentuk pelan terperinci. Kedudukan meja peringatan, tempat mangsa berdiri, arah pergerakan Ahmad bin Kasim semasa pertengkaran. Titik rebah mangsa adalah 1,2 meter dari dinding. Kesan darah sepadan dengan arah kepala terhantuk pada dinding.
Apabila siasatan di tempat kejadian selesai, unit forensik menyediakan laporan, menandatangani, dan menyerahkan semua bahan bukti kepada Makmal untuk dianalisis. Pada petang hari yang sama, di bilik mayat Hospital Tuanku Jaafar, proses bedah siasat dijalankan dengan disaksikan oleh wakil dari pejabat pendakwa raya, polis, dan dokter forensik. Suasana di dalam bilik itu sejuk membeku. Bau ubat pembasmi kuman menusuk hidung. Setiap pergerakan doktor perlahan dan tepat hingga ke milimeter terakhir. Selepas hampir 2 jam, laporan awal bedah siasat diumumkan. Mangsa Siti binti Kasim meninggal dunia akibat kecederaan otak traumatik yang teruk, menyebabkan pendarahan otak dan hematoma subdural di bahagian oksipital. Bahagian belakang kepala mangsa terhantuk dengan kuat pada objek keras yang rata, tiada kesan serangan lain ditemui pada badannya. Keputusan analisis DNA daripada sampel darah di tempat kejadian sepadan sepenuhnya dengan darah mangsa, mengesahkan bahawa kesan darah di dinding dan lantai adalah milik Siti dan pada masa yang sama tiada tanda-tanda penggunaan senjata. Ini mengukuhkan andaian awal bahawa mangsa meninggal dunia akibat hentakan kepala pada dinding selepas satu tamparan kuat, bukan kerana dipukul dengan objek lain. Kolonel Badrul bin Hisham membaca laporan itu dengan teliti sebelum mengeluh perlahan. Jadi, hentakan kuat itu yang meragut nyawanya. Hanya satu tamparan, tetapi dibayar dengan satu nyawa. Di sebalik pelituk muka, semua orang terdiam. Walaupun telah menyaksikan banyak kes jenayah, kematian wanita muda ini yang disebabkan oleh abang kandungnya sendiri membuatkan seluruh pasukan siasatan berasa sebab. Mereka faham bahawa kes ini, walaupun kelihatan mudah dari segi perbuatan, di sebaliknya tersembunyi konflik yang telah lama membara, luka emosi yang berpanjangan dalam keluarga, dan penyesalan yang tidak akan pernah dapat dipadamkan. Sesi bedah siasat berakhir ketika senja mula berlabuh. Di luar hujan turun renyai-renyai di halaman hospital. Seorang pegawai muda merenung laporan yang baru ditandatanganinya, berbisik perlahan kepada rakannya, kalau ada yang sanggup beralah sepatah kata, mungkin tak jadi begini. Pasukan siasatan mengemas fail mereka, meninggalkan bilik mayat, semuanya dalam diam. Enjin kenderaan khas dihidupkan, meninggalkan perkarangan hospital. Di belakangnya hanya bunyi siren sayup-sayup yang bercampur dengan hujan yang berkabus. 1 hari telah berlalu. Kebenaran awal telah mula terungkap. Tetapi untuk memahami keseluruhan puncanya, para penyiasat perlu mendengar cerita daripada mulut orang yang terlibat. Si abang kini terpaksa berhadapan dengan dosa terbesar dalam hidupnya. Pada pagi keesokannya, di bilik soal siasat nombor 2 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan, Ahmad bin Kasim dibawa masuk selepas 1 malam yang hampir tidak tidur. Apabila melangkah masuk, dia tidak meronta, tidak melawan, hanya menunduk dalam diam. Kedua-dua tangannya digenggam erat, matanya cengkung, pandangannya kosong. Di hadapannya duduk penyiasat meja Harun bin Saleh, seorang yang berpengalaman dalam mengendalikan kes-kes yang melibatkan elemen keluarga dan psikologi. Dia bersuara lembut, tidak menengking. Ahmad, awak dah bertenang sekarang. Kami perlukan awak ceritakan semula apa yang berlaku semalam, dari awal hingga akhir, supaya kami dapat sahkan punca sebenar. Ahmad bin Kasim mengangguk perlahan, suaranya serak seperti orang yang baru melalui mimpi ngeri. Saya tahu saya salah, tapi masa tu saya tak dapat kawal diri. Dia teragak-agak, matanya berkaca, lalu menceritakan semula keseluruhan kisah. Setiap butiran kecil seolah-olah dia sedang mengimbas kembali detik tragedi semalam. Pagi itu, seluruh keluarga berkumpul untuk kenduri arwah ibu bapa mereka.
Ahmad yang menyediakan hidangan dan menguruskan semuanya. Katanya, kenduri arwah itu adalah satu-satunya peluang yang dia harapkan agar adiknya pulang supaya mereka dapat berbaik semula selepas bertahun-tahun berjauhan. Tetapi, apabila Siti melangkah masuk ke rumah, semuanya menjadi sebaliknya. Adiknya, Siti binti Kasim, pulang dengan wajah yang dingin. Belum sempat dia menyedekahkan Al-Fatihah, dia terus bersuara. Abang kan anak lelaki, buat apa simpan tanah tuh? Mak ayah dah tak ada, saya pun ada bahagian juga. Saya perlukan tanah tuh untuk dijual, nak tanggung anak sekolah. Mendengar itu, Ahmad terdiam seketika sebelum menyambung dengan suara yang tersekat-sekat. Saya dah cuba sabar, saya cuma cakap tanah tu tanah pusaka, untuk peringatan tak boleh dibahagi, tapi dia asyik cakap benda yang bukan-bukan. Dia maki saya, maki semua saudara marah, cakap semua orang tamak, saya jadi terlalu marah. Dia menggenggam kedua-dua tangannya dengan kuat, buku-buku jarinya memutih. Saya tak berniat nak pukul dia, saya cuma nak dia diam supaya arwah tenang. Tapi dia terus memaki. Saya tak dapat tahan, saya tampar sekali saja. Dia jatuh, kepala terhantuk pada dinding. Saya panggil banyak kali, tapi dia tak bangun. Sampai di sini, suara Ahmad tersekat, air matanya mula mengalir. Dia menundukkan kepala, bahunya terhinjut-hinjut, tangannya yang menggigil memegang hujung bajunya, seolah-olah sedang menyalahkan dirinya sendiri. Bilik itu menjadi begitu sunyi, sehingga bunyi detik jam di dinding kedengaran jelas. Penyiasat Harun meletakkan fail laporan di atas meja dengan perlahan, berkata lembut, Ahmad, kami faham, tapi awak pun tahu akibatnya. Adik awak dah meninggal. Sekarang awak perlu ceritakan semuanya dengan jujur, supaya rohnya tenang dan awak pun dapat rasa lebih lapang. Ahmad menutup mukanya dengan tangan, suaranya pecah. Saya tak nak bunuh adik saya sayang dia. Dulu, masa kecil saya dukung dia pergi sekolah, pergi kedai. Saya cuma marah sebab dia dah tak anggap saya sebagai abang lagi. Saya cuma nak ajar dia sikit, siapa sangka. Dia berhenti, cuba menahan esakan. Air mata mengalir di pipinya yang legam dibakar matahari. Penyiasat mencatat setiap perkataan, setiap garis masa, waktu pertengkaran, lokasi, tindakan, dan kata-kata terakhir antara mereka berdua. Semuanya sepadan sepenuhnya dengan hasil siasatan tempat kejadian dan laporan forensik, membuktikan bahwa ini adalah satu tindakan yang tidak dirancang, berlaku dalam keadaan emosi yang sangat terganggu. Apabila pegawai penyiasat menunjukkan gambar kesan darah di dinding, Ahmad merenungnya lama, pandangannya seolah-olah mati. Saya pandang kesan darah tu macam pandang dosa saya sendiri. Seumur hidup saya takkan lupa. Saya cuma harap kalau boleh, saya nak sedekahkan Al-Fatihah untuk dia, minta dia ampunkan saya. Tiada siapa di dalam bilik itu bersuara. Mereka yang telah berkhidmat sebagai penyiasat selama berpuluh-puluh tahun dan berhadapan dengan ramai penjenayah kejam pun tidak dapat mengelak daripada berasa kasihan terhadap insan yang tersilap langkah ini. Kerana dalam kes ini, penjenayah juga adalah mangsa kepada emosinya sendiri, kepada kemarahan yang membuak-buak dalam sekelip mata. Laporan keterangan selesai selepas hampir 4 jam. Ahmad menandatanganinya, tulisannya bergetar, dakwatnya comot kerana air mata. Sebelum dibawa keluar dari bilik, dia berkata perlahan kepada penyiasat, satu ayat yang membuatkan semua yang mendengarnya terdiam. Kalau boleh putar balik masa, saya lebih rela diam, lebih rela tahan malu daripada menanggung dosa pada darah daging sendiri. Penyiasat itu tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan.
Dia paham hukuman undang-undang boleh dikira dalam tahun, tetapi hukuman hati nurani akan mengikut Ahmad sepanjang sisa hidupnya. Selepas Ahmad bin Qasim mengakui semua perbuatannya, pasukan tugas nombor 3 dari pasukan siasatan khas memulakan satu tugas yang tidak kurang pentingnya, mengambil keterangan daripada semua saksi yang hadir semasa kenduri maut itu. Hampir 20 orang, dari saudara mara, jiran tetangga, hinggalah kepada mereka yang hanya singgah untuk berdoa, semuanya dipanggil untuk memberi keterangan. Di dalam sebuah bilik kecil di Balai Raya Kampung Linggi, para saksi duduk bergilir-gilir di hadapan penyiasat. Tiada siapa yang bergurau senda, tiada siapa yang memberi komen. Mereka bercakap dengan suara yang perlahan, bercampur dengan rasa kesal. Kerana, walau apapun, yang mati dan yang melakukan jenayah adalah darah daging dalam keluarga yang sama. Orang pertama ialah Pakcik Ismail, bapa saudara kepada kedua-dua beradik itu. Usianya kini sudah mencecah 70-an, suaranya bergetar. Saya duduk di meja sebelah saja. Mulanya semua gembira. Satu keluarga bergelak ketawa, makan macam biasa. Tapi lepas selesai tahlil, si Siti tu buka cerita pasal bahagi tanah. Saya dengar pun dah rasa tak sedap hati. Baru hari kenduri arwah mak ayahnya, tapi cara dia cakap tu bukan macam nak berbincang, tapi macam nak mencabar. Pak Cik Ismail menceritakan bahawa pada masa itu, Ahmad masih cuba menahan diri, hanya berkata perlahan, tanah tu untuk peringatan mak ayah, janganlah sebut pasal bahagi-bahagi hari ini. Tetapi Siti tidak berhenti. Dia berkata terus terang, mak ayah dah meninggal, harta kena bahagi, anak perempuan pun anak juga, abang tak ada hak nak simpan semua. Suara Pakcik Ismail tersekat apabila mengingati semula kejadian itu. Dia cakap macam tu, lepas tu dia paling ke arah saudara mara lain, maki, cakap semua orang sebelahkan Ahmad. Masa itulah Ahmad hentak meja, bangun, muka dia merah padam. Saya belum sempat nak halang, dia dah tampar si Siti tu. Siti jatuh terlentang. Kepala terhantuk ke dinding, lepas tu senyap terus. Pakcik Ismail mengeluh, matanya berkaca. Kalau masa tu saya sempat bangun, mungkin lain ceritanya. Saksi kedua, Laila, sepupu mereka yang duduk berhampiran pintu, menceritakan butiran lain. Saya nampak Abang Ahmad tak mulakan pergaduhan. Sepanjang majlis dia banyak diam. Kak Siti yang nampak macam marah dari awal. Cara cakapnya kasar, malah menghina seluruh keluarga. Bila dia jatuh, Abang Ahmad tergamam, muka dia pucat lesi, tak faham apa yang baru jadi. Dia lari dekat, cuba kejutkan dia. Suara Laila tersekat-sekat. Orang luar mungkin fikir Abang Ahmad sengaja, tapi bagi saya yang nampak dengan mata kepala sendiri, itu tindakan spontan, cuma satu saat hilang kawalan. Seorang saksi lain, Pakcik Fuad, jiran sebelah rumah yang pertama kali berlari masuk apabila mendengar jeritan, teringat. Saya tengah bagi ayam makan bila dengar orang menangis. Orang panggil tolong. Saya lari masuk, nampak si Siti terbaring, kepala berdarah. Si Ahmad pula melutut di sebelah, tangan dia menggigil, asyik cakap, bangunlah dek, abang minta maaf. Tengok keadaan tu, saya pun jadi kaku. Dia menceritakan bahawa beberapa minit kemudian, orang ramai panik memanggil ambulans, manakala Ahmad hanya duduk termenung seperti orang hilang akal. Saya duduk dekat rumah dia. Saya tahu perangai si Ahmad tu. Baik budaknya, pendiam, rajin. Lepas mak ayah dia meninggal, dialah yang uruskan semuanya. Satu kampung suka dia. Cuma kasihan, adiknya kahwin jauh, jarang balik, jadi hubungan adik-beradik makin renggang.
Keterangan saksi-saksi lain semuanya sepadan dengan begitu tepat. Semua mengesahkan bahawa sebelum kejadian, tiada sesiapa yang mabuk, tiada pergaduhan besar-besaran. Pertengkaran bermula dari isu pembahagian tanah pusaka apabila Siti menggunakan kata-kata yang kasar, menghina abangnya dan seluruh keluarga. Tamparan Ahmad berlaku secara tiba-tiba ketika dia sedang sangat terganggu emosinya, diikuti dengan bunyi orang jatuh dan jeritan. Tiada siapa yang melihat Ahmad terus menyerang, dan tiada siapa yang nampak sebarang senjata digunakan. Penyiasat merumuskan semua keterangan, mencatat setiap titik persamaan, dan memadankannya dengan hasil siasatan tempat kejadian dan forensik. Semuanya membawa kepada gambaran yang jelas. Ahmad bin Qasim tidak berniat untuk membunuh. Perbuatannya sepenuhnya berpunca daripada provokasi dan emosi yang tidak terkawal. Namun, di sebalik keterangan-keterangan itu, masih ada butiran yang membuatkan seluruh pasukan siasatan termenung. Seorang saudara jauh, Tokmat, yang pernah menjadi ketua keluarga, berkata dengan nada sedih, "Punca tragedi ini bukan setakat tamparan itu saja. Puncanya terletak pada ikatan keluarga yang dah tak seerat dulu. Mak ayah meninggal, tanah pula jadi alasan." Kalau masa hidup dulu arwah bahagikan siap-siap, kalau adik-beradik sanggup duduk berbincang, takkan jadi sampai macam ni. Kata-kata itu membuatkan ramai di dalam bilik soal siasat terdiam. Kerana jelas sekali, di sebalik kes jenayah ini bukan sahaja perbuatan melanggar undang-undang, tetapi tragedi ikatan kekeluargaan yang retak, sesuatu yang sepatutnya menjadi tali paling suci dalam setiap keluarga. Apabila sesi pengambilan keterangan terakhir selesai, penyiasat yang bertanggungjawab menutup fail tebal itu, mengeluh, "Kita dah ada semua fakta. Kebenaran dari segi undang-undang sudah jelas, tetapi kebenaran dari segi emosi terlalu menyakitkan." Keterangan saksi-saksi, ditambah dengan bukti fizikal, telah melukiskan gambaran lengkap tragedi keluarga Qasim, di mana hanya kerana sebidang tanah dan 1 detik kemarahan, darah daging terpaksa berpisah buat selama-lamanya. Selepas keterangan saksi dikumpulkan, pasukan siasatan khas mula menyemak latar belakang Ahmad bin Qasim, lelaki berusia 34 tahun yang lahir dan dibesarkan di Kampung Linggi, Rembau, Negeri Sembilan. Setiap maklumat yang dikumpul membuatkan seluruh pasukan siasatan termenung. Dia bukanlah seorang samseng, bukan juga seorang yang panas baran atau ganas. Menurut rekod tempatan, Ahmad bin Qasim adalah anak sulung daripada 2 beradik. Ibu bapanya meninggal dunia selang 2 tahun akibat sakit tenat. Sejak muda, Ahmad dikenali sebagai seorang yang rajin dan tekun. Selepas tamat sekolah menengah, dia tidak menyambung pelajaran. Sebaliknya tinggal di kampung, bekerja sebagai tukang kayu dan menanam sayur untuk menyara ibu bapanya yang sudah tua. Seluruh kampung mengenalinya. Bukan karena dia hebat atau kaya, tetapi karena sifatnya yang baik hati, sabar, dan bertanggung jawab. Ketua kampung ketika ditanya mengesahkan, budak Ahmad tu baik orangnya, tak minum arak, tak berjudi. Jiran ada kerja apa-apa pun dia tolong, tak pernah bergaduh dengan sesiapa. Selepas ibu bapanya meninggal, sebidang tanah pusaka seluas hampir 300 meter persegi, peninggalan datuk neneknya diserahkan kepada Ahmad untuk dijaga sebagai tempat peringatan. Dia masih tinggal di situ, membina sebuah rumah kecil di sebelah rumah pusaka untuk memudahkan urusan kenduri arwah pada setiap tahun. Tanah inilah yang sepatutnya menjadi tempat paling suci bagi keluarga, telah menjadi punca tragedi. Penduduk kampung menceritakan bahawa Siti binti Qasim, adik Ahmad, telah berkahwin dan berpindah jauh sejak berumur 22 tahun dan jarang pulang ke kampung. Sejak ibu bapa mereka meninggal, dia seolah-olah memutuskan hubungan. Seorang jiran tua berkata dengan nada sedih,
Masa mak ayah dia meninggal pun si Siti tak balik. Si Ahmad tu sedih sangat. Dia selalu berdoa lepas tu duduk bercakap seorang diri. Katanya, kalaulah adiknya dapat balik tengok mak ayah buat kali terakhir, alangkah baiknya. Kesedihan itu terpendam di dalam hati Ahmad selama hampir setahun. Dia masih percaya bahawa pada hari kenduri arwah yang pertama, adiknya akan pulang dan mereka dapat berdamai serta mengeratkan semula hubungan. Tetapi takdir berkata lain, hari Siti pulang juga adalah hari tragedi berlaku. Polis tempatan juga mengesahkan bahawa Ahmad bin Kasim tidak pernah mempunyai sebarang rekod jenayah dan tidak pernah dilaporkan melanggar undang-undang, malah dokumen-dokumennya semuanya normal. Dalam failnya juga tercatat bahawa dia pernah menerima pujian daripada jawatan kuasa kampung kerana terlibat dalam menyelamatkan mangsa banjir pada tahun 2019. Satu perbuatan kecil tetapi diingati oleh semua penduduk kampung. Rakan-rakan sekampungnya menceritakan bahawa Ahmad seorang yang pendiam tetapi setia kawan. Masa mak ayah dia sakit, dia yang suapkan bubur. Beberapa tahun ni, tak ada orang lain yang uruskan kenduri arwah selain dia. Orang macam tu boleh jadi begini, siapa dengar pun sedih. Pasukan siasatan juga bertemu dengan pihak siasatan tempatan untuk menyemak semua rekod latar belakangnya. Laporan yang dihantar kepada pasukan siasatan khas hanya mengandungi beberapa baris ayat, tetapi cukup untuk membuatkan sesiapa yang membacanya berasa sebak. Ahmad bin Kasim adalah seorang yang berakhlak baik, mematuhi sepenuhnya tanggungjawab sebagai warga negara dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar undang-undang. Keluarganya mempunyai tradisi yang baik, hidup harmoni dan dipercayai serta dihormati oleh penduduk. Punca kejadian menunjukkan tanda-tanda berpunca daripada konflik dalaman yang memuncak secara tiba-tiba. Ayat-ayat formal itu, apabila diletakkan di sebelah file kes, semakin menonjolkan ironi yang menyakitkan. Seorang insan yang pernah menjadi contoh dan berbakti kepada keluarga, kini menjadi tertuduh dalam satu kes yang menggegarkan seluruh kampung. Penyiasat yang bertanggung jawab ke atas siasatan latar belakang menceritakan, bila kami pergi kumpul keterangan, semua orang cakap ayat yang sama. Dia baik budaknya. Perkataan baik itu diulang-ulang sampai kami terpaksa berhenti menulis. Orang sebaik itu, kenapa boleh buat perkara macam ni? Tapi hakikatnya, hanya dengan 1 detik kemarahan, seluruh hidup seseorang boleh berubah. Seorang rakan sepasukannya menjawab perlahan. Tiada siapa yang dilahirkan untuk menjadi penjenayah. Mungkin cuma apabila perasaan tertekan terlalu lama, akal fikiran tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan kewarasan dalam sekelip mata. Gambaran tentang Ahmad bin Kasim semakin jelas melalui puluhan pengesahan. Seorang anak yang berbakti kepada ibu bapa, seorang abang yang penyayang yang pernah menghantar wang untuk membantu adiknya ketika susah, seorang penduduk kampung yang baik hati dan disayangi semua. Tetapi lelaki yang sama, hanya kerana 1 detik kemarahan apabila maruah dan ikatan kekeluargaan dicabar, telah menyebabkan 1 nyawa melayang, sebuah keluarga hancur dan dirinya sendiri melangkah ke jalan yang tiada jalan keluar. Apabila laporan latar belakang itu selesai, Kolonel Badrul bin Hisham hanya berkata 1 ayat pendek tetapi penuh makna. Kes ini menakutkan bukan kerana pembunuhnya berdarah sejuk. Ia menakutkan kerana pembunuhnya adalah seorang yang baik dan hanya melakukan kesilapan sekali seumur hidupnya. Di luar ibu pejabat polis, senja di Rembau sunyi tanpa angin. Bunyi loceng dari kuil di kejauhan bergema di antara bukit bukau. Sesiapa yang mendengarnya dapat merasakan satu kesedihan yang menyelubungi.
Kesedihan sebuah kampung yang kehilangan kepercayaan terhadap ketenangan yang pernah ada apabila tragedi datang dari insan yang paling baik hati. Seminggu selepas kes itu dibuka, atas permintaan pejabat pendakwa raya Negeri Sembilan, pasukan siasatan khas menganjurkan satu sesi lakonan semula di rumah keluarga Kasim, tempat tragedi itu berlaku. Hari itu cuaca mendung, suasana di kampung masih tegang. Sejak awal pagi, pihak polis telah memasang pita kawalan di sekitar kawasan itu untuk mengelakkan orang ramai berkumpul. Namun, ramai penduduk masih berdiri senyap dari jauh, dengan pandangan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan simpati. Di halaman rumah, meja peringatan nenek moyang telah ditutup semula dengan kain putih. Bekas colok masih berasap samar, semua benda seolah-olah masih sama seperti pada hari tragedi itu. Cuma tiada lagi gelak tawa, tiada lagi bau nasi kenduri atau arak. Hanya satu ruang kosong yang sunyi dan berat, sama seperti kesedihan yang belum reda di hati mereka yang masih hidup. Ahmad bin Kasim dibawa ke lokasi di bawah kawalan ketat pihak polis. Dia memakai kemeja kelabu, kelihatan lebih kurus. Langkahnya berat, matanya sentiasa memandang ke bawah, mengelak daripada melihat dinding di mana kesan darah adiknya pernah ada. Di sebelahnya ialah wakil pendakwa raya, pegawai penyiasat, peguam, dan seorang pelakon gantian untuk membantu melakonkan semula situasi. Sebelum bermula, penyiasat Major Harun bin Saleh yang telah mengikuti kes itu dari awal, mengingatkan dengan lembut, "Ahmad, hari ini kami perlukan awak lakonkan semula keseluruhan kejadian seperti mana ia berlaku. Jangan tambah, jangan kurang. Awak bertenang dan lakonkan semula setiap langkah." Ahmad bin Kasim mengangguk, suaranya serak. "Saya paham, saya akan buat betul-betul. Cuma saya minta izin untuk cakap beberapa perkataan pada arwah sebelum mula." Dia berpaling ke arah meja peringatan, menadah tangan dan berdoa perlahan. "Siti, abang minta maaf. Abang tak pernah sangka akan jadi macam ni. Abang harap Siti ampunkan abang." Suasana menjadi senyap. Semua yang hadir, termasuk pegawai penyiasat, menunduk dalam diam. Sesi lakonan semula bermula. Di bawah arahan penyiasat, Ahmad berdiri di tempat dia duduk pada hari kejadian di sebelah hidangan kenduri. Pelakon gantian yang memainkan watak Siti berdiri di hadapannya kira-kira 2 meter jauhnya. Penyiasat bertanya, "Masa tu apa yang kamu berdua cakapkan?" Ahmad menjawab dengan suara perlahan. Dia kata, "Saya pentingkan diri, simpan semua harta. Saya cakap tanah tu untuk peringatan mak ayah, tak boleh dijual." Dia maki saya, lepas tu dia cakap mak ayah pun berat sebelah. Saya bangun, saya tampar sekali. Dia mengangkat tangannya untuk melakonkan semula tamparan itu. Tidak laju, tidak kuat, tetapi bergetar dan terhenti di pertengahan jalan. Suaranya tersekat. Saya cuma tampar macam ni saja, tapi dia jatuh, kepala terhantuk ke dinding. Saya panik. Saya panggil banyak kali, tapi dia tak bangun. Pakar teknikal merakam keseluruhan aksi dengan kamera, sambil membandingkan kedudukan Ahmad dan mangsa dengan tanda-tanda yang telah dibuat sebelumnya. Apabila Ahmad berhenti, penyiasat memintanya untuk kekal dalam posisi itu. Hasil ukuran menunjukkan arah dan ketinggian tamparan itu sepadan sepenuhnya dengan trayektori hentakan yang menyebabkan kecederaan di bahagian belakang kepala mangsa. Seorang doktor forensik yang hadir mengangguk mengesahkan. Dengan kekuatan tamparan seperti itu, jika mangsa hilang keseimbangan, jatuh ke belakang, dan kepala terhantuk pada dinding yang keras, ia sememangnya boleh menyebabkan kecederaan otak yang parah. Sesi lakonan semula berlangsung selama hampir 2 jam.
Setiap butiran dicatat dengan teliti dari kedudukan saudara-mara yang berdiri di sekeliling hingga waktu jeritan kedengaran dan reaksi Ahmad selepas kejadian. Apabila sampai ke bahagian akhir saat mangsa rebah, Ahmad tiba-tiba melepaskan tangannya, terduduk di lantai, bahunya terhinjut-hinjut. Dia berkata sambil menangis, "Saya tak berani nak lakonkan lagi. Saya tak tahan tengok balik babak tu. Setiap kali teringat, saya rasa macam nak tampar diri sendiri 1000 kali lagi." Peguam yang menemaninya mendekati, meletakkan tangan di bahunya dan berbisik, "Bertenang, kami faham, ini hanya untuk mencari kebenaran." Suasana di dalam rumah itu menjadi begitu tegang. Hanya kedengaran bunyi kamera merakam dan bunyi pen menulis laporan. Apabila sesi lakonan semula tamat, Kolonel Badrul bin Hisham membacakan semula kesimpulan awal. Hasil lakonan semula mengesahkan perbuatan Ahmad bin Qasim berlaku secara spontan, tanpa perancangan atau penggunaan senjata. Punca kematian mangsa adalah selaras dengan hasil bedah siasat. Kejadian ini disahkan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan kecederaan dalam keadaan emosi yang sangat terganggu yang membawa kepada kematian. Mendengar itu, Ahmad menunduk, kedua-dua tangannya digenggam erat. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk perlahan. Matanya memandang ke arah meja peringatan buat kali terakhir, di mana gambar adiknya masih ada. Pandangan seseorang yang tahu bahawa walaupun kebenaran telah terungkap, penderitaan itu akan mengikutinya sepanjang sisa hidupnya. Apabila kenderaan polis meninggalkan rumah itu, langit di Kampung Linggi telah bertukar kelabu. Angin dari bukit bertiup sejuk. Seorang jiran yang berdiri di tepi pagar memandang, berbisik perlahan. Hidup manusia hanya satu tamparan saja boleh ubah seluruh takdir. Kata-kata itu hilang di dalam angin, meninggalkan di belakangnya sebuah rumah kosong, sebuah meja peringatan yang sepi, dan satu kebenaran yang tiada siapa mau ingati lagi. Selepas sesi lakonan semula, suasana di Kampung Linggi masih belum kembali normal. Rumah keluarga Qasim, yang dahulunya riuh dengan gelak tawa setiap kali kenduri, kini sunyi sepi, diselubungi suasana suram, seolah-olah membawa roh mereka yang telah pergi. Setiap kali lalu di hadapannya, orang ramai akan memandang lama, mengeluh dan berbisik sesama sendiri. Kisah yang menyedihkan, adik-beradik kandung boleh jadi begini. Di atas meja peringatan lama, 2 keping gambar diletakkan bersebelahan. Satu milik arwah bapa, satu lagi milik anak perempuan yang baru meninggal. Asap kemenyan terus berlegar, tetapi bukan lagi dengan doa riuh rendah seperti kenduri-kenduri dahulu. Kini hanya bunyi angin yang meniup melalui celah pintu, kedengaran seperti rintihan. Saudara mara, penduduk kampung, mereka yang pernah menyaksikan dan hidup di sisi keluarga ini, sehingga kini masih belum dapat melupakan. Pak Cik Ismail, bapa saudara kedua-dua beradik itu, setiap hari masih datang menyedekahkan Al-Fatihah. Suaranya bergetar. 2 beradik inilah yang paling baik dalam keluarga. Dari kecil ke mana-mana pun bersama. Abang dukung adik pergi sekolah, adik tolong abang jemur gadi. Siapa sangka hari kenduri arwah mak ayah jadi hari kenduri arwah anak pula. Dia berhenti, mengesat air mata dan menyambung. Kalau mak ayah diorang masih hidup, mesti tak tahan tengok semua ni. Sekarang, rumah dah kosong, sunyi sepi, tak tahu siapa nak uruskan lagi. Di luar, penduduk kampung juga membawa dalam hati mereka satu trauma yang sukar dilupakan. Laila, sepupu yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Setiap kali lalu dekat dinding tu, saya masih rasa seram sejuk. Hanya satu tamparan, tapi meragut 2 takdir.
Seorang terbaring selamanya, seorang lagi terseksa seumur hidup. Penduduk kampung berkata, sejak kes itu berlaku, gelak tawa di rumah keluarga Kasim tidak lagi kedengaran. Setiap kali tiba hari-hari tertentu, rumah itu hanya diisi dengan langkah-langkah perlahan saudara mara yang datang berdoa dalam diam sebelum pulang. Bagi Ahmad bin Kasim, penderitaan itu lebih besar daripada sebarang hukuman. Di dalam lokap, pegawai menceritakan bahawa dia sangat pendiam, setiap hari meminta izin untuk mendoakan adiknya. Dia mengakui kesalahannya, kurang makan, kurang tidur, sering terjaga hingga tengah malam, menggumam ayat-ayat yang tidak lengkap. Kalaulah hari itu saya diam, kalaulah saya keluar, biar dia cakap sampai puas hati. Seorang pegawai penjara berkongsi, saya dah jumpa ramai banduan, tapi tak pernah jumpa sesiapa yang menyesal macam ni. Ada malam, dia duduk tenung dinding sampai pagi, tak cakap sepatah pun. Bila ditanya fikir apa, dia cuma cakap, saya rindu dengar suara adik saya ketawa. Pendapat umum di kawasan itu terbahagi kepada dua, antara marah dan simpati. Marah kepada si adik kerana tidak menghargai ikatan kekeluargaan, membiarkan kata-kata menyakiti abangnya pada hari kenduri arwah ibu bapa. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah si abang, anak lelaki yang menanggung dosa hanya kerana 1 detik tidak dapat menahan sabar. Seorang jiran tua mengeluh, dalam hidup ni siapa yang tak pernah marah? Tapi ada orang lepas marah dia sejuk, ada orang pula hilang segalanya. Saya rasa harga yang Ahmad kena bayar bukan setakat beberapa tahun dalam penjara, tapi seumur hidup menanggung seksa batin. Sejak kejadian itu, pihak berkuasa tempatan Kampung Linggi menganjurkan satu sesi perjumpaan komuniti untuk memberi kesedaran tentang pencegahan keganasan rumah tangga dan konflik harta pusaka. Dalam perjumpaan itu, tiada siapa yang bercakap kuat. Semua orang diam seolah-olah merenung apa yang baru sahaja berlaku. Seorang wakil polis berkata perlahan, kejadian ini adalah satu pengajaran untuk kita semua. Kadang-kadang, perkara yang paling kita sesali bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi kata-kata yang tidak sepatutnya kita keluarkan semasa marah. Di satu sudut kecil di hujung kampung, kubur Siti binti Kasim diuruskan dengan baik oleh saudara mara dan penduduk kampung. Setiap hari ada sahaja yang meletakkan bunga di atasnya. Di kaki kubur, sekeping kertas yang dilipat diletakkan di dalam plastik. Tulisan tangan yang bergetar. Abang minta maaf. Abang rindu Siti. Harap Siti ampunkan abang. Tiada siapa yang tahu siapa yang menulisnya. Tetapi semua faham. Itu adalah surat daripada Ahmad bin Kasim yang dihantar dari lokap, meminta tolong saudara untuk meletakkannya di situ. Satu permohonan maaf yang terlambat, tetapi mungkin itulah sahaja yang mampu dilakukannya untuk adiknya. Kisah keluarga Kasim sehingga kini masih disebut-sebut oleh penduduk kampung setiap kali ada kenduri arwah atau pertikaian tanah. Tiada siapa yang menyebutnya sebagai kes jenayah. Mereka hanya memanggilnya kisah dua beradik itu, satu panggilan yang penuh simpati. Kerana pada akhirnya, sama ada ia dosa atau kesilapan, sama ada hukuman atau takdir, ia tetap tragedi insan yang datang dari darah yang sama, rumah yang sama, dan hati yang pernah saling menyayangi. 3 bulan selepas kejadian, Mahkamah Tinggi Negeri Sembilan membuka perbicaraan awam bagi kes sengaja menyebabkan kecederaan yang membawa maut terhadap tertuduh Ahmad bin Kasim. Pagi itu, cuaca sejuk, kabus nipis menyelubungi jalan menuju ke pusat bandar. Di hadapan pintu mahkamah, ramai penduduk tempatan berdiri senyap menanti. Tidak bising, tidak bergosip, hanya diam, seolah-olah semua ingin menyaksikan pengakhiran sebuah tragedi yang masih belum dapat dilupakan oleh seluruh kampung.
Di dalam dewan perbicaraan, suasana begitu berat sehingga sukar untuk bernafas. Di barisan hadapan duduk wakil keluarga. Di sebelah kanan, sekeping gambar kecil Siti binti Kasim diletakkan di dalam bingkai bunga putih, simbol kehilangan. Ahmad bin Kasim dibawa masuk, memakai kemeja lama, badannya kurus, menunduk sepanjang masa. Dia tidak berani memandang ke arah meja di mana gambar adiknya diletakkan, hanya duduk diam, kedua-dua tangannya digenggam erat. Hakim yang mempengerusikan perbicaraan, seorang yang berpengalaman, membacakan semula keseluruhan pertuduhan. Suaranya tenang dan perlahan, setiap perkataan seolah-olah terukir di udara. Tertuduh Ahmad bin Kasim lahir pada tahun 1990, beralamat di Kampung Linggi, Rembau, Negeri Sembilan, didakwa atas kesalahan sengaja menyebabkan kecederaan yang membawa maut di bawah Seksyen 304E Kanun Keseksaan. Perbuatan jenayah tertuduh telah secara langsung meragut nyawa orang lain dan menyebabkan akibat yang amat serius. Setiap perkataan dalam pertuduhan itu membuatkan ramai di dalam dewan mahkamah menitiskan air mata. Ahmad masih diam, sesekali hanya mengangguk perlahan seolah-olah menerima segalanya. Apabila diminta memberikan kenyataan terakhir, dia berdiri, menunduk serendah-rendahnya. Yang Arif, saya tiada apa-apa untuk membela diri. Saya bersalah, saya terima apa saja hukuman. Saya cuma berharap, kalau masih ada peluang, saya ingin mendoakan adik saya, memohon ampun daripadanya. Saya tak mau apa-apa lagi. Suaranya serak dan tersekat di pertengahan ayat. Seluruh dewan senyap sunyi, malah timbalan pendakwa raya yang mengetuai pendakwaan turut menunduk. Wakil pendakwaan membentangkan hujahnya, perbuatan tertuduh telah menyebabkan akibat yang amat serius, meragut satu nyawa dan menjejaskan ketentraman awam. Walau bagaimanapun, sepanjang siasatan dan di mahkamah, tertuduh telah memberi kerjasama sepenuhnya, menunjukkan penyesalan yang mendalam, mempunyai latar belakang yang bersih tanpa sebarang rekod jenayah. Dan perbuatannya berpunca daripada konflik keluarga dalam keadaan emosi yang sangat terganggu. Pendakwa raya berhenti sejenak sebelum berkata perlahan. Oleh itu, pihak kami memohon agar mahkamah mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang istimewa bagi tertuduh. Kata-kata itu membuatkan ramai di dalam dewan mengeluh perlahan, kerana semua paham, undang-undang perlu tegas, tetapi juga perlu ada belas kasihan bagi mereka yang benar-benar menyesal. Selepas menangguhkan prosiding untuk pertimbangan, hakim berdiri. Suaranya jelas, tetapi tidak dapat menyembunyikan nada sedih. Mahkamah mendapati perbuatan tertuduh Ahmad bin Kasim adalah berbahaya kepada masyarakat, telah meragut nyawa orang lain. Walau bagaimanapun, tertuduh melakukan jenayah dalam keadaan emosi yang terganggu, tanpa niat untuk membunuh, telah menunjukkan penyesalan yang mendalam dan mendapat surat rayuan untuk meringankan hukuman daripada penduduk kampung dan saudara mara. Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman penjara selama 07 tahun ke atas tertuduh atas kesalahan sengaja menyebabkan kecederaan yang membawa maut. Bunyi tukul diketuk, bergema kering di dalam ruang yang senyap. Ahmad bin Kasim berdiri kaku, tidak menangis, hanya menunduk perlahan. Terima kasih Yang Arif, saya terima hukuman ini. Di barisan penonton, beberapa orang saudara mara mula menangis. Seorang wanita separuh umur teresak-esak. Kalaulah mak ayah dia orang masih hidup tengok semua ni, mesti hancur hati mereka.
Apabila polis membawa Ahmad keluar dari dewan, dia tiba-tiba berhenti di hadapan gambar adiknya. Matanya yang berkaca menadah tangan, berbisik perlahan, "Siti, abang pergi bayar hutang pada Siti ya." Kata-kata itu membuatkan seluruh dewan terdiam, tiada siapa yang berani bersuara. Satu kesedihan yang mendalam menyelubungi seluruh dewan. Kesedihan sebuah tragedi di mana walaupun hukuman telah dijatuhkan, tiada siapa yang berasa lega. Selepas perbicaraan, hukuman undang-undang telah ditutup, tetapi hukuman hati nurani masih kekal di dalam diri mereka yang tinggal. Penduduk kampung berkata sesama sendiri, "Undang-undang boleh maafkan, tapi hati manusia susah nak lupa." Dosa Ahmad menjadi pengajaran kepada semua bahwa hanya satu detik kemarahan boleh menghancurkan seluruh kehidupan. Meja peringatan di rumah keluarga Kasim sejak itu masih terus berasap setiap hari, tetapi tiada lagi perbualan. Saudara mara yang lalu lalang masih berhenti untuk berdoa, seolah-olah untuk menenangkan roh yang telah pergi dan juga yang masih menanggung hukuman. Kisah ini berakhir, tetapi kesannya masih mendalam di hati ramai orang. Seorang abang kehilangan kebebasan, seorang adik kehilangan nyawa. Sebuah keluarga hancur dan sebuah kampung yang damai terpaksa menyimpan dalam ingatan mereka satu hari kenduri arwah yang bertukar menjadi hari perkabungan berganda. Kes ini bukan sahaja satu penghakiman undang-undang, tetapi juga penghakiman ikatan kekeluargaan, di mana rasa hormat dan kesabaran telah dilupakan, dan harga yang perlu dibayar adalah kehilangan yang tidak dapat diganti. Hai semua! Boleh saya tahu kawan-kawan yang sedang membaca ini dari mana ya? Coba komen di bawah, seronok juga kalau dapat tahu. Apa pendapat Anda tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Saya harap ia sedikit sebanyak menyentuh hati atau memberi Anda sesuatu untuk difikirkan. Saya doakan semoga Anda semua sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi daripada segala bahaya, dan sentiasa tenang dalam menjalani kehidupan seharian. Amin. Kalau Anda sendiri ada kisah atau pengalaman menarik yang ingin diceritakan, jangan segan-segan untuk kongsikannya di ruangan komen. Jom kita sama-sama berkongsi cerita dan inspirasi untuk semua.